Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menyambung kembali kuliah kita sebagaimana biasa. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah
kita sambung baliklah kuliah kita. Rasa lama tak datang surau ni. Hampir-hampir sesat tadi tuan-tuan. Pakai Waze kau jangan main. Sabar je lah. Alhamdulillah. Nak kata macam mana, ginilah kita hidup di akhir zaman ni tuan-tuan. Ini semua mukadimah kepada ujian yang besar-besar lagi. Ini semua mukadimah belaka. Sampai tahap nanti kan Nabi kata la tanqudanna ural islami urwatan. Islam ni Nabi buat ibarat macam rantai tau. Rantai. Nabi kata satu hari nanti rantai Islam ni akan terputus satu demi satu. Terputus. Dan yang mula-mula terputus Nabi kata apa dia? As-salah, semayang. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila berlaku benda dia begini kan, orang pun tak pernah datang ke surau dah, ke masjid dengan sebab macam-macam protokol lah benda, wallahu alam. Akhirnya ginilah jadinya kan, walaupun dibuka surau, dibuka masjid. Ana cakap ni betul tau. Ada seorang hamba Allah beberapa bulan lepas, dia memang kaki surau, kaki masjid. Dia kata ke ana, dia kata apa, ustaz, ana rasa ana dah berat sekarang ni ustaz. Kenapa je? Ni datuk ada ni kan, datuk geng-geng dah bersara. Ana rasa berat ni, kenapa? Ana rasa ana dah selesa semain kat rumah sekarang ni, rasa tak nak dah pergi surau masjid. Kenapa ya ustaz? Itulah kata, nak kata macam mana. Dan sikit demi sikit rantaian Islam tu terputus. Bukan datuk tu, aku pun sama. Kan ni buat live ni. Biasa nak buat kuliah live kat rumah aje. Rasa lagi happy buat kuliah kat rumah ni tuan-tuan. Kan tak payah nak terkejar-kejar, maghrib kan awal sekarang ni kan. Jadi berlaku tau benda tu. La haula wala quwwata illa billah kan. Maka Nabi kata yang mula-mula terputus ialah sembahyang. Nabi kata, ana pernah baca tahu riwayat, ana tak ingat hadis ke ataupun, tapi ana pernah baca tahu, sampai satu tahap nanti sembahyang ni generasi akan datang, dia kata apa tahu, kami macam pernah tengok tahu apa nenek moyang kami buat benda ni, tapi kita pun dah tak erti dah. Benda ni sebenarnya dah berlaku di Eropah Timur, macam Bosnia Herzegovina tu dah berlaku dah. Kan diorang kan teruk hidup diorang dulu dengan komunis lah, tak apa benda lagi, wallahu alam. Memang dia tak gerti semayang, cuma dia kata kita pernah dengar nenek moyang kita pernah semayang. Nama Islam, dia tahu dia memang Islam, tapi kau suruh ambil uduk dia tak gerti. Fatihah kau jangan tanyalah, Fatihah tu macam memang teruk, memang level tinggi sangatlah. Memang tak gerti apa Syekh. Itu tahun 90-an tau. Masa nak belajar kat Syria dulu, kawan-kawan anak daripada Bulgaria, budak Bulgaria kan, orang Islam. Tapi semayang tak erti, wuduk tak erti. Dia kata kita pernah dengar nenek moyang kita buat dulu. Tapi dengan sebab diorang hidup dengan pemerintahan komunis semua-semua ni, habis tak erti Syekh. Dan kita sekarang dah ke arah tu tau, dalam sedar tak sedar. Sampai ada orang kata, semayang Jumaat, niat semayang Jumaat. Pasal dah lama sungguh tak semayang Jumaat. Tak pasal-pasal jadi Syiah habis dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak semayang Jumaat kan, nak kena bagi nama lah. Aku serabut lah benda macam ni. Astaghfirullahalazim. Bagi ana lah secara peribadi tuan-tuan, rumah Allah tempat paling selamat. Paling selamat rumah Allah lah, paling selamat. Betul ke ada rasa tak percaya? Tak percaya? Tak je lantak kau orang lah. Betul Syekh. Rumah Allah ni paling selamat. Allahu Akbar. Tapi sekarang nak masuk rumah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih senang masuk pasar raya, lebih senang masuk Giant. Itulah. Nak cakap pun serba tak kena kan. Aku cakap sekarang, aku boleh bertukar je Incredible Hulk kejap lagi tuan-tuan. Jadi nak kata apalah, kita memang berada di akhir zaman. Fitnah nak tak nak, adab ajalah. Dan tak mustahil semayang Jumaat yang selama ni orang pernah semayang akan tinggal kenang-kenangan. Ada semayang Jumaat macam mana semayang tu? Macam mana? Kau tengoklah nanti. Kalau panjang umur murah rezeki, na'udzubillah, kita akan hadap benda macam tu.
La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu mukadimah tuan-tuan, setelah lama tak datang surau. Sambungan kita malam ni apa cerita? Untuk makluman kawan-kawan dekat Facebook yang anda buat live malam ni. Jadi biasa kita cerita pasal tentang hari akhirat, kematian kan. Jadi malam ni giliran anda mengajar dekat surau, apa nama surau korang? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Aku ingat, kau jangan, aku ingat. Surau Al-Hikmah, Subang Bistari. Jadi surau ni anda mengajar kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Lama dah ngajar. Dan anda biasa sebut, ni sebagai kenang-kenangan lah. Dalam semua hidup anda ni, anda tak pernah baca kitab sirah ni. Tak pernah. Surah kau orang lah yang suruh aku baca. Dan orang yang suruh aku baca kitab tu pun dah tak ada dekat surau ni. Ingat, kenal orang tu? Kenal? Kenal dia? Ya betul. Ya betul. Pindah dah. Oh, semoga dia selamat insya-Allah. Hamba Allah tuan ingat lagi. Ada ingat lagi hamba Allah tu dia bawa kat ana kitab Rahiqul Makhtum yang terjemahan tu. Ustaz ngajar kitab ni. Kitab ni best Ustaz. Aku pun tengok. Okeylah nanti aku tengok macam mana. Sampailah siapa bagi kitab ni kat ana? My father-in-law, bapa mentua aku kau. Ada lagi yang tulis Al-Madinatul Munawwarah. Bapa mentua ana beli 15 hari bulan 5 2006. 2006 aku ngajak kat seorang korang. Kau lama bapa kan. Lama gila. Jadi pak mentua ana hadiahkan kitab ni yang versi bahasa Arab. Ana pun ngajarlah kitab ni sampai sekarang 2021. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Kadang-kadang ana bila baca sirah-sirah Nabi ni kan, satu je ana harap Syekh. Ana harap besok kat padang mahsyar dapatlah kita bertemu, berhimpun dengan Nabi SAW. Kita ni amalan tak cukup Syekh, amalan tak ada, kosong kita ni Syekh. Tapi manalah tahu kan, dengan keberkatan baca sirah Nabi ni dapat kita bertemu dengan Nabi SAW, insya-Allah. Amin. Jadi alhamdulillah lah, pejam-pejam cilik-cilik kitab ni pun nak habis baca dah. Punyalah lama berjanggut kan, tenggelam timbul balik air ni. Sambungan kita pada malam ini pada tahun 9 Hijrah. Lagi 2 tahun Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan li hadmil lat. Amara alaihim Khalid bin al-Walid faqala Mughirah. فقال المغيرة بن شعبة فأخذ كرز وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijrah menghantar beberapa orang sahabat untuk menghancurkan patung Al-Lat, dan Nabi melantik Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu menjadi ketua untuk menghancurkan berhala Al-Lat. Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Faqama Mughirah bin Syu'bah, maka datang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah. Wa qala li ashabihi, dan dikata dekat kawan-kawan dia yang Nabi hantar untuk memecahkan, merobohkan patung Lat ini. Dia kata apa? Wallahi demi Allah, la adhakannakum min thaqifin, aku akan, bahasa Arab ni kalau dhahika ketawa tau. Kalau kita buat lawak ataupun kita perbodohkan orang Arab kata syu am tadhak alayya, ni mana kau ketawakan aku, maknanya kita buat dia bodoh tau. Bila kita buat dia bodoh, kita boleh ketawakan dia. Jadi orang Arab dia tak kata macam kita kata kan, kau bodohkan aku dia tak kata, dia tak guna perkataan bodoh tau. Bodoh ni ahmaq, hamqa tu bodoh, tapi dia guna perkataan dhahik, ketawa. Kau ketawakan aku kau ketawakan aku maknanya kau buat aku bodoh kau bodohkan aku Anda pernah tanya kawan anda orang Arab, kenapa kau orang guna perkataan dhahika, ketawa? Sebab dia kata orang yang diperbodohkan ni menjadi bahan ketawa orang. Dia semua kena bodoh dengan aku ni kan gitu kan. Jadi dia kata diguna perkataan dhahiktum alayya, kau ketawakan aku kau buat aku bodoh gitu. Jadi sahabat ni kata patung ni terletak dekat Taif yang disembah oleh golongan Thaqif.
Maka sahabat Mughirah bin Syu'bah kata, la adhakannakum, aku akan buat dia orang bodoh. Padahal kalau ikut perkataan ni, dhahikan dia ketawa, aku akan perbodohkan dia orang. Tengok dia kata. Dia pun bawa penukul apa semua nak belasah patung Lat ini. Jadi orang kampung dah berkumpul, orang kata jangan, patung ni keras. Memanglah keras batu mangkuk. Ini jangan main, dia ada mandaram baik punya. Kau silap kau apa ni, apa nama, kau belasah patung ni, kena peting kau nanti, betul kau ada macam mah. Jadi Mughirah pun, dia dengar cakap macam tu, kau tengok aku buat lawak Dia pun ambil pemukul, dia pun dia belasah, patung tu kerah berdengkung kan. Dia pun terjatuh. Gitu. Singgah dia kata, dia buat macam kedesawan. Gitu. Fartaja ahlu Taif. Orang Taif kata, kan aku dah cakap, jangan main-main ni patung ni, ada apa ni, kau aja ada daulat kan. Keras ni patung ni, kau jangan main-main, kau tengok member kau ada kena sumpah, menggelupur kena sawan tu Fartaja ahlu Taif wa qalu ab'adallahu al-Mughirah qatalathu rabbah fawasab al-Mughirah. Orang Taif kata, dia orang ni, dia orang tahu Allah dia. Dia kata, Allah menjauhkan engkau wahai Lat daripada Mughirah ni. Mana Allah selamatkan kau wahai patung Lat. Tengok Mughirah jadi apa? Menggelupur. Mughirah ni dia buat-buat je gitu. Dia pun dengar orang kata kan. Oh, tengok ingat bodoh Dia pun bangun. Dia kata, qabbahakumullah. Dia kata, kepala otak kau. Dia kata, qabbahakum dengan mana? Semoga Allah burukkan muka korang. Innama hiya luka'u hijaratin wa madar. Ini patung ni batu bodoh, dia kata. Maknanya aku tak kena sampuk pun, aku saja je macam tu nak tengok korang macam mana. Memang kau ni bodoh betul lah kau ni. Dia pun bangun, dia ambil pemukul dia belasah. Khamang. Fakasarahu, hancurlah patung Lat tu. Itu makna la adhakannakum, aku akan buat kau ni bodoh gitu. Summa a'la suwaraha wa 'ala rijali fahadamuha wa sawaha bil ardi hatta hafaru asasaha. Patung Lat ni besar tau. Macam ada konkrit bawah dia tu. Dia gali, dia bonggah belaka, buang belaka patung ni. Wa akhraju huliyaha wa libasaha. Dan orang jahiliah kan, dia akan tanam dekat patung ni perhiasan-perhiasan, emas, perak, semua ditanam kat situ belaka. Dia bawa keluar belaka. Fabuhitat Thaqif. Maka orang Taif, kabilah Thaqif yang sembah patung ni pakat tenganga belaka. Kan, maknanya patung tu tak boleh buat apa-apa pun. Korang selama ni kau sembah ikut-ikut bodoh-bodoh je. Waraja'a Khalid ma'a mafradati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihulliha wa kiswatiha. Faqasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi wa hamidallah ala nusrati nabihi wa izzazi dinihi. Hari itu juga Khalid bin Al-Walid bersama dengan para sahabat balik ke Madinah, bagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi masa kami pecahkan patung Lat, bawah dia banyak perhiasan, emas, perak ni semua. Dia pun bagi ke Nabi, maka Nabi pun bahagian kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seterusnya peristiwa yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Risalatu mulukil Yaman. Nabi menghantar surat kepada raja di Yaman. Wa ba'da marji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Tabuk. Qadima kitabu muluki Himyar. Datang ke Madinah surat daripada raja-raja Himyar di Yaman. Siapakah raja-raja Himyar ini? Mereka ialah Al-Harith bin Kilal, Nu'aim bin Abdul Kilal, Nu'man bin Qil Zira'in, Hamdan wa Ma'afir. Wa rasuluhum ilaihi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Murrah Ar-Rahawi. Berapa raja ni? 1, 2, 3, 4 orang raja menghantar seorang wakil bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama wakil ini Malik bin Murrah. Ba'athuhu bi islamihim wa mufaraqatihim asyirka wa ahlahu. Hebat tu. 4 raja ni tuan-tuan. Al-Harith, Nu'aim, Nu'man, Hamdan. 5. Wa Ma'afir.
lima raja ni hantar wakil bertemu Nabi, bagi tahu ke Nabi yang kami lima dah masuk Islam. Hebat. Wa kataba ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban bayyana fihi ma lil mu'minin wa ma alaihim. Dan Nabi membalas balik surat kepada raja-raja 5 orang ni, hak-hak orang Islam di Yaman, apa yang perlu kamu lakukan dan apakah kesalahan-kesalahan yang jangan kamu lakukan. Kalau korang buat, apa dia punya denda, dia punya hukuman dan sebagainya. Wa a'ta fihim al-mu'ahidin zimmatullah wa a'ta fihim al-mu'ahidin zimmatullah wa zimmata rasulih idza a'ta ma alaihim al-jizyah. Begitu juga Nabi hantar surat pada raja ni bagi tahu apa yang perlu diambil daripada golongan mu'ahad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad mana kafir yang buat perjanjian damai dengan orang Islam. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. 3 kategori ni kategori kafir yang dia ikut Islam. Dia tak masuk Islam pun, tapi dia dengar cakap dan dia bayar jizyah, bayar cukai pada kerajaan Islam. Wa ba'atha ilaihim rijalan min ashabihi, dan Nabi pun hantar beberapa orang sahabat pergi ke Yaman. Wa amiruhum Mu'adz bin Jabal, diketuai oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Oh, baru jumpa. Maknanya pada tahun 9 Hijrah ni lah Mu'adz bin Jabal dihantar oleh Nabi ke Yaman untuk mengajar Islam dekat sana. Masa Nabi hantar tu, Nabi tanya dekat Mu'adz, ya Mu'adz, kaifa taqdi idza urida laka qada'un? Wahai Mu'adz, macam mana kau nak memerintah dekat Yaman nanti? Kalau ada apa-apa masalah, kau nak memerintah macam mana? Kata Mu'adz, Mu'adz ni orang muda, aqdi bi kitabillah. Yang pertama, ya Rasulullah, saya akan menghukum dengan Al-Quran. Fa illam tajid fi kitabillah, Nabi tanya, kalau dalam Quran tak ada, fa bi sunnati Rasulillah, saya akan menghukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi sunnati, Nabi kata kalau kau tak jumpa dalam hadis pun tak ada dalil, dalam hadis pun tak ada hujah, ni nak macam mana? Dia kata apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu, saya akan berijtihad. Itu ulama kata boleh berijtihad dengan pendapat saya dan saya tak akan melampau. Pendapat tu bukan main talilat laili tamplom, bukan. Ya, dia akan tengok nas Al-Quran, dia akan tengok nas Al-Hadis. Lepas tu dia pun keluarkan hukum berdasarkan panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata macam tu kan, ya Rasulullah, saya akan menghukum dengan Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, saya akan rujuk dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, saya akan berijtihad. Nabi pun tepuk dada Mu'adz. Alhamdulillahillazi waffaqa rasulillahi bima yarda Rasulullah. Nabi kata, segala puji bagi Allah yang memberikan persetujuan muwafaqah kepada wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Mu'adz, ya Mu'adz, la'allaka tamurru biqabri. Nabi kata, wahai Mu'adz, mungkin lepas ni kita tak jumpa dah, engkau lalu kubur aku je. Nabi kata. Mu'adz dengar menangis dia, tuan-tuan, menangis dia masa tu juga. Bila Nabi kata macam tu, entah-entah kita tak jumpa dah tahu, engkau jumpa kubur aku je. Menangis Mu'adz. Sebab apa? Confirm Nabi kata macam tu memang ya. Mu'adz duduk dekat Yaman 2 tahun, dapat berita Nabi wafat. Menangis dia radhiyallahu taala anhu. Okey. Jadi macam mana pernah cerita dulu, inilah antara berita gembira yang Nabi dapat awal ataupun Nabi dapat ketika Nabi masih hidup lagi. Kalau abang-abang ingat lagi, kita pernah cerita dulu once upon a time. Kan, zaman dulu, zaman Majapahit dulu. Zaman sebelum Melaka jatuh, tuan-tuan. Cerita apa? Perang Khandaq. Kan masa Nabi tengah-tengah gali kan, sekali ada sebongkah batu besar kan. Nabi pun pukul batu tu, pegang, terpancar cahaya. Nabi kata, Allahu Akbar. Nabi pun pukul lagi kedua, pedagang, terpancar cahaya, Allahu Akbar. Nabi pukul kali ketiga, pedagang, terpancar cahaya, Allahu Akbar. 3 kali Nabi takbir. Maka sampai kali keempat, batu tu hancur berkecai. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kami nampak ada cahaya terpancar dekat batu tu dan kau bertakbir? Nabi kata, kali pertama ketika aku hentak dekat batu tu bercahaya, Allah tunjukkan aku
u'titu mafatiha Kisra. Aku akan diberikan kunci kerajaan Parsi. Mana Parsi akan jatuh. Aku takbir tu Nabi kata. Kali kedua, aku pukul batu tu, terpancar cahaya, Allah Ta'ala tunjukkan kepada aku akan diberikan kunci Ar-Rum. Rom akan jatuh juga. Dan kali ketiga, aku bertakbir sebab Allah tunjukkan aku akan diberikan kunci kerajaan Yaman. Dalam tiga kunci ni, Nabi hanya sempat tengok satu sahaja, kemenangan di Yaman. Lagi dua, Rom dan Parsi jatuh di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kan? Sebab itulah perjuangan Islam ni jauh, lama, letih, sabar, mujahadah. Kalau tu Nabi, bang ni Nabi tahu tak? Kita ni labu-labi tahu tak? Jangan cakap banyak kau. Sembayang pun lintang pukang, kejap ada kejap tak ada kan. Sekarang lagi penjarakan soft lagi. Apa dah barai dah kita ni bang. Jangan cakap banyak kau. Istighfar je lah kita, istighfar minta Allah ampunkan dosa kita. Orang macam Nabi SAW pun Allah tak izinkan untuk Nabi melihat kemenangan Rom dan Parsi. Diizinkan tengok kemenangan Islam di Yaman sahaja. Entahlah. Semoga Allah selamatkan kita dalam menghadapi fitnah di akhir zaman, insya-Allah. Amin. Okey. Itu yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Kerajaan Yaman bertukar menjadi kerajaan Islam. Dan untuk makluman kita, Yaman dahulunya duduk di bawah Empire Parsi. Seterusnya, Wafdu Najran, Wafdu Bani Fuzarata. قدم هذا الوفد سنة 9 هجرية بعد مراجعه أو بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. Datang lagi rombongan daripada kabilah Fuzarah. Datang rombongan ini pada tahun 9 Hijrah. Selepas Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk juga pada tahun 9 Hijrah. Merupakan peperangan terakhir Nabi SAW. Qadima fi bid'ati 'ashara rajulan, ada beberapa orang, belasan orang yang datang ke Madinah. Ja'u muqirrina bil Islam, mereka datang dalam keadaan mereka masuk Islam. Wa syakau jadba biladihim, jumpa Nabi masuk Islam dan mengadu, ya Rasulullah, negeri kami kering, kemarau, panas, tak turun hujan. Kan? Macam sekarang ni, panas boh. Kan? Mujur kurang-kurang macam shopping komplek. Kan? Sejuk rasa. Rumah panas bang, subhanallah, panas. Nabi bila diorang datang mengadu ke Nabi, negara diorang, negeri diorang kemarau panjang, panas. Fasaida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbara. Nabi pun naik atas mimbar. Farafa yadayhi wastasqa. Itulah, lama aku tak datang seorang kau, tahu ada mimbar. Alamak, dulu mana ada ni? Canggih tu. Mana seorang korang dah naik level lah kan ni Farafa yadayhi wastasqa. Maka Nabi pun angkat tangan, Nabi berdoa. Nabi kata apa? Allahumma asqi biladaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wahyi baladakal mayyita. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريئا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. Terus Nabi doakan untuk kabilah Bani Fazarah. Seterusnya yang datang bertemu dengan Nabi pada tahun 9 Hijrah. Cerita-cerita ni tuan-tuan sebagai membenarkan janji Allah dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kan? Apabila datangnya jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan fathu Makkah. Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat wahai Muhammad ramai orang masuk Islam. Lepas pada tahun 8 Hijrah ni ramai masuk Islam. Kalau tak masuk pun, diorang buat perjanjian setia, perjanjian damai dengan Nabi SAW.
Wafdu Najran, rombongan daripada Kristian Najran. Dia kata Najran bi fathi nun wa sukun al-jim. Najran sebutan dia. Baladun kabirun, sebuah negeri yang besar. Ala sab'i marahil min Makkah ila jihatil Yaman. Terletak 7 marhalah daripada Makkah ke arah Yaman. Wa kana yashtamil ala 73 qaryatan. Dalam negeri tersebut ada 73 kampung. Masirata yaumin lirakibis sari. Perjalanan daripada Mekah ke Najran memakan masa 1 hari 1 malam, 24 jam, dengan menaiki kuda yang laju. Mana kuda tu berlari tanpa henti. Sehari semalam baru sampai. Wa kana yu'allifu 100,000 muqatil kanu ala dinil masihiyah. Dan Najran ini ada sebanyak kekuatan tentera dia 100,000, dan mereka semua Kristian. 100,000 semuanya Kristian. Wa kanat wifadatu ahli Najran sanata 9 atau sanata 9 lil hijrah. Rombongan Najran datang ke Madinah pada tahun 9 Hijrah. Wa qawamul wafdi 60 rajulan, dan rombongan ini seramai 60 orang lelaki. Minhum 24 minal ashraf, 24 daripada pemimpin Najran. Fihim thalathatun kanat ilaihim za'amatu ahli Najran, 3 orang bekas pemimpin besar Najran. Ahaduhum al-Aqib, salah seorang daripada mereka diberi gelaran Al-Aqib. Anda lupa nak cek makna apa Al-Aqib. Al-Aqib ni adalah jawatan dalam, orang kata, sama ada dalam negeri, mungkin Datuk Bandar ke apa ke, gitulah, orang besar lah dia ni. Kanat ilaihi al-imaratu wal hukumatu wasmu Abdul Masih. Dia ni dulu memegang jawatan besar dekat Najran, dan nama dia Abdul Masih. Tengok kan, Abdul Masih, hamba kepada Al-Masih, hamba kepada Isa. Wasani, yang kedua nama Sayyid, dan yang ketiga namanya Aiham ataupun Syarahbil. Dan ramai lagi lah pemimpin-pemimpin yang datang dalam 60 orang ni. Walamma nazala al-wafdu bil madinati, apabila kumpulan ni sampai ke Madinah, walaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jumpa dia orang ni. Sa'alahum wa sa'aluh. Masa tu berlaku dialog antara Nabi dengan geng-geng Kristian ni. Dia orang ni bukan sebarangan tau, ahlul kitab, alim-alim. Ana dah cerita banyak kali dah. Dulu semua raja-raja Kristian ni nak jadi raja mesti berlatar belakangkan apa, padri. Maknanya dia orang ni bekas-bekas padri, hebat-hebat, hafal Taurat, hafal Injil, tuan-tuan. Summa da'ahum ila Islam. Kemudian Nabi SAW kempen ajak diorang masuk Islam. Wa tala alaihimul Quran, dan Nabi pun baca beberapa ayat Al-Quran. Famtana'u, tapi diorang tak nak masuk Islam. Tak mau masuk. Dia dengar. Wa sa'aluhu amma yaqulu fi Isa alaihi salatu wassalam, dan diorang tanya Nabi SAW tentang pendapat Nabi tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumahu dhalika hatta nazala alaihi. Bila dia orang tanya Nabi tentang Nabi Isa, Nabi diam tak bagi jawapan sehingga Allah turunkan wahyu. Pada tahun 9 Hijrah ni Allah turunkan wahyu tentang Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Allah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah sama macam Nabi Adam. Sama je. Nabi Isa dengan Nabi Adam itu sama.
Sebab orang Kristian kan cakap tak macam tu. Orang Kristian kata Isa tu anak Allah. Hasya lillah. Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Nabi Adam daripada tanah. Itulah juga asal usul Isa alaihi salatu wassalam. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah kata kun fayakun. Jadi jadilah. Nabi Isa tu kita sedia maklumkan, bila Allah kata yang Maryam ni bakal mengandungkan Nabi Isa, maka malaikat Jibril pun turun, malaikat pun tiupkan roh Nabi Isa dekat kola ni kola ni. Dia tiupkan roh Nabi Isa, masuklah. Sebab tu Nabi Isa tu antara gelaran dia Ruhullah. Ruh, setengah ulama tafsir kata roh dengan tiupan Jibril tiup, masuk roh tu dalam rahim Maryam. Mengandunglah Maryam, mengandung tanpa ada bapa, gitu. Adam bapa tak ada, mak pun tak ada. Allah kata kun fayakun, gitu. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Fala takum minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka barang siapa yang berhujah dengan kamu wahai Muhammad. Ni geng-geng ni. Geng-geng Najran, geng-geng Kristian ni yang datang pada Yaman ni, kalau dia orang tak puati, dia berdebat, dia berhujah, dia nak nafikan Isa itu bukan macam Adam, dia nak kata Isa tu anak Tuhan dan sebagainya. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kebenaran petunjuk Allah ni, dia degil juga, maka bagi tahu dekat dia orang ni wahai Muhammad. Bagi tahu dekat rombongan Najran ni, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Aku akan panggil anak beranak aku. Korang orang kafir, orang Najran Kristian, panggil anak beranak kau. Kita berkumpul, summa nabtahil. Kemudian kita akan buat mubahalah. Mubahalah ni panggil sumpah laknat. Siapa yang betul akan selamat, siapa yang tak betul dilaknat oleh Allah. Itu dia panggil mubahalah, sumpah laknat. Sumpah laknat ni benda gini lah, benda berkaitan dengan akidah, bukan bab qazaf ke apa, itu tak ada. Bab menafikan kes zina itu tak termasuk dalam mubahalah. Summa nabtahil, kemudian kita akan buat mubahalah, mana kami orang Islam, Nabi akan bersumpah dengan nama Allah yang kami atas kebenaran. Kalau kami tipu, kami akan dilaknat. Korang pun sama orang Kristian, kena buat sumpah juga. Kalau korang betul, betul lah korang. Kalau korang tak betul, Allah laknat korang. Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin, maka kita akan menjadikan laknat Allah terhadap orang-orang yang berbohong. Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahum biqaulihi fi Isa bin Maryam fi dhawi hadhihi al-ayatil karimah. Esoknya Nabi jumpa rombongan 60 orang ni, Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni dan ajak buat. Kalau kau tak percaya, kau kata aku bohong dan sebagainya. Oh, dia tu azan. Kan azan. Alamak. Dia isyak kena berhenti macam tu kan? Sikit sikit dah. Kan akhir zaman kan protokol tuan-tuan. Wa tarakahum dhalika al-yawm, maka Nabi bagi dia orang tempoh sehari. Nabi baca ayat tadi. Kalau kau tak percaya aku, kau kata aku bohong, aku bagi tempoh 1 hari, kau fikir, besok kita akan buat sumpah laknat. Macam liufakiru fi amrihim, untuk orang-orang Kristian Najran fikir, nak tak nak, nak tak nak. 1 hari 2 balik. Macam kau nak mampus, dia kata. Dia pun tahu dia tak betul. Kau gila kau, main laknat kau, kena terbakar kita, kau jangan buat hal. Sudah. Fa abaw ayuqiru bima qala fi Isa. Tapi dia orang tak nak terima juga kebenaran Nabi Muhammad, tapi nak ajak mubahalah, dia orang tak berani. Esoknya, falamma asbahu wa qad abaw an qabuli ma arada alaihi min qawli fi Isa. Besok dia jumpa balik Nabi dan dia orang dah buat keputusan, kita tetap dengan akidah kita orang, pendirian kita orang, Isa itu anak Allah. Gitulah nak bagi tahunya. Wa abaw adil Islam, dan dia orang takkan terima Islam.
Da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-mubahalati. Maka Nabi kata, baiklah, kalau korang tak nak dengar, jom kita buat mubahalah, sumpah laknat. Siapa yang kena petir hari ni, kita tengok. Fa aqbala mushtamilan 'ala al-Hasan wal Husain fi khamilin lahu wa Fatimah tamshi 'inda zahrihi. Maka masa tu Nabi bawa keluar cucu Nabi Al-Hasan wal Husain. Nabi bawa macam kain gitu, Nabi pegang belakang dua orang ni, kiri kanan, Fatimah kat belakang Nabi. Falamma ra'au minhu al-jad wa tahayyu khallu wa tashawaru. Nabi dah standby dah ni. Nabi buat sungguh saya, jangan main-main. Ni aku doa ni, ya Allah, kalau benarlah kami orang Islam, selamatkan kami. Kalau kami tipu, laknat kami. Sekarang korang pula buat. Nabi nak buat ni. Geng-geng ahli kitab ni, dia tahu benda tu, dia tahu. Gila korang, jangan. Khalau wa tashawaru. Muhammad jangan, please. Ini main kasar ni. Main kasar bendanya, dan korang tak nak beriman. Faqala kullu min al-aqib wa sayyid al-akhar, la taf'al. Jangan buat. Jangan, gila korang. Fa wallahi la in kana nabiyan fala anana lan nufliha nahnu wala aqwarin min ba'dina. Demi Allah, dia cakap sama dia orang. Kalau betul Muhammad ini nabi, kalau betul Muhammad ini rasul, mampus kita. Kita dilaknat oleh Allah, seluruh keturunan kita akan dilaknat. Fala yabqa ala wajhil ardi minna sya'ratun wala zufrun illa halaka. Seluruh keturunan kita dekat Najran takkan ada sehelai rambut, orang kata sehelai rambut dan kuku, panggil apa kuku? Kan, sekeping kuku. Habis kita akan dilaknat, dihancurkan oleh Allah. Kau jangan. Tak payahlah, dia kata Summa ijtama'a ra'yahum ala tahkimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amrihim. Faja'u wa qalu inna nu'tika ma sa'altana. Akhirnya dia buat keputusan, wahai Muhammad, kami tak berani nak buat mubahalah, tapi kami akan ikut arahan kau. Maknanya kita orang tetap stay kafir lah, kita kata Kristian, tapi apa saja yang kau suruh kami dengar. Mana kafir zimmi lah dia ni, kafir zimmi. Kita mana boleh paksa dia orang masuk Islam kan? Okey, faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum al-jizyah. Nabi pun terima, dan diorang pun kena bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Wasalahum ala alfai hullatin, alfun fi rajabin atau alfin fi rajab wa alfin fi safar. Dan antara perjanjian tersebut, setiap tahun diorang kena bayar 2 kali, pada bulan Rajab dan bulan Safar. Dia bayar dia punya cukai, dia punya jizyah tu. Wa atahum zimmatallah wa zimmata rasulih. Dan mereka diberikan protection, mana bila korang dah jadi kategori kafir zimmi, kerajaan Islam akan jaga segala kepentingan korang. Wa taraka lahum al-hurriyatal kamilata fi dinihim. Dan Nabi berikan kepada mereka kebebasan beragama. Hang tengok tu. Mana ada dalam agama lain, Islam je. Orang Islam dekat negara kafir habis kena tindas, masjid kena roboh, orang Islam kena tangkap, kena penjara, kena seksa, kena bunuh. Tapi orang Islam dekat negara, orang kafir dekat negara Islam aman damai hidup, kau tahu tak? Kan? Orang kafir kat negara Islam aman damai. Siap bagi bantuan lagi dekat sekolah dia orang, sekolah kafir. Betul lah, tapi itu pun orang tahu geram kan. Itu pun banyak songih lagi. Wa kataba lahum bidzalika kitaban wa talaba minhu ay yab'atha 'alaihim rajulan aminan fa ba'atha 'alaihim amin hadhihi al-ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan Nabi pun buat surat apa semua, makna orang Najran diberikan keamanan oleh kerajaan Islam, dan Nabi hantar kepada dua orang ni seorang sahabat Nabi yang diberi gelaran aminu hadhil ummati, orang yang paling amanah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, untuk menjaga orang Najran. Maknanya kalau ada apa-apa masalah, urusan nak bayar cukai, semua bagi dekat Sayyiduna Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Untuk akhir sekali dia kata, summa tafiqal Islam yafshu fihim. Tak lama kemudian Islam pun berkembang dekat Yaman, dekat Najran. Faqad zakaru anna Sayyid al-Awal Aqib aslama ba'dama raja ila Najran. Dikata dari riwayat ni,
dua pemimpin besar yang datang jumpa Nabi ni, dia 3 orang kan, dua pemimpin besar masuk Islam. Alhamdulillah, masuk Islam. Kadang-kadang ialah kadang kita tengok dalam sejarah kan, belah-belah Yaman ni orang dia lembut sikit tau hati dia, mudah terima Islam. Kan Ethiopia pun belah-belah sana juga kan. Raja Najasyi itu pun masuk Islam juga. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihim aliyan liyatihi bi sadaqatin wa jizyatihim wa ma'lum anna sadaqata innama tu'khas minal muslimin. Bila diorang masuk Islam, diorang dah tukar daripada bayar jizyah kepada bayar zakat. Maka Nabi pun hantar Sayyidina Ali untuk mengutip zakat daripada mereka. Okey, kita berhenti dulu kat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Panjang umur murah rezeki, tak ada Covid, sambung lagi. Kita akan dengar rombongan yang seterusnya datang. Tahu rombongan apa? Rombongan Musailimatul Kazzab yang akhirnya mengaku menjadi nabi itu. Dia pun datang juga, tapi tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.